Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyaksikan perlawanan akhir polo Tamasya Sukan Asia Tenggara ke-33 di Bangkok, Thailand. Perlawanan akhir low goal untuk merebut pingat emas antara pasukan polo negara Brunei Darussalam dan pasukan Thailand berlangsung di VS Sports Club and Siam Polo Park, Samut Prakan, Selatan Bangkok. Turut berangkat paduka-paduka adinda dan anaknya ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, selaku Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, selaku Pengurus Pasukan Polo Negara Brunei Darussalam, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Miss Samun Jarod Ming Kumlet, Director of the Governor's Office and Spokesperson for the Sports Authority of Thailand, dan Dr. Pairoch Boon Kong Chuen, Presiden Persatuan Polo Thailand. Teams have played each other in the past. Thailand winning. Pasukan polo negara disertai oleh paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Dalam perlawanan ini, pasukan polo negara berjaya meraih pingat perak setelah bersaing melawan pasukan polo kebangsaan Thailand dengan keputusan mata 0-7.5. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan pingat-pingat kejohanan. Pingat emas disandang oleh pasukan tuan rumah Thailand, negara Brunei Darussalam merangkul pingat perak, dan pingat gangsa diraih oleh pasukan Malaysia. Pasukan negara akan meneruskan perlawanan acara polo bagi high goal pada 13 Disember 2025 di VS Sports Club and Siam Polo Park. Please, medal, please.
clear. So try again. Selesai menyaksikan perlawanan akhir Polo Tamasya Sukan Asia Tenggara ke-33 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari Bangkok, Thailand. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di lapangan terbang antarabangsa Subarna Bumi bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Juga hadir Ahli Privy Councillor dan Miss Pim Duan Nagaviroj, Minister Councillor at Reception Division of Protocol Department, Ministry of Foreign Affairs. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Pangeran Haji Sahari Pangeran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. Negara Brunei Darussalam mencapai kejayaan dengan memperoleh 1 kemenangan dan 2 anugerah merit pada Anugerah Bersekutu ICT Asia Pasifik APIKTA ke-24. Pertandingan dihoskan di Kaohsiung, Chinese Taipei baru-baru ini. Delegasi negara termasuk 6 pasukan yang mengambil bahagian tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei malam tadi. Hadir mengalu-alukan ketibaan delegasi Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan memenangi kategori Senior Student dengan produk Dual Farm AI, manakala Sekolah Rendah Lambakanan Jalan 49 menerima anugerah merit dalam kategori Junior Student dengan produk The Bride Bodies 49. Penerima anugerah merit bagi kategori Tertiary School ialah Universiti Teknologi Brunei dengan produk PsychoBot. Sebanyak 93 reka cipta logo diterima dalam pertandingan mencipta logo Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pertandingan merupakan inisiatif penting yang dirangka selaras dengan pendekatan Hall of Nation, menggalakkan penyertaan aktif dan kreatif dalam penciptaan logo rasmi. Petang kemarin diadakan majlis doa kesyukuran dan penyampaian hadiah pertandingan berkenaan di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Pemangku Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Pemenang pertandingan mencipta logo disandang oleh Dayang Siti Kamilah binti Haji Muhammad Azri yang menerima hadiah wang tunai $3,000 Brunei dan sijil penghargaan. Awang Muhammad Alif, Yang Mulia Awang Omar Dan. Berkuat kuasa 1 Januari 2026, semua perkhidmatan pos yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos akan beroperasi di bawah Posbru, sebuah anak syarikat milik penuh Darussalam Assets Sendirian Berhad dan dikawal selia oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI sebagai Public Postal Licensee. Pengenalan rasmi bagi syarikat berkenaan diadakan semasa hari terbuka bagi pengkoperatan Jabatan Perkhidmatan Pos di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
Dalam ucapan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi turut mengongsikan hala tuju strategik dalam melaksanakan dasar pengkorporatan jabatan berkenaan. Melalui model korporat baharu tersebut, Pos Bru dengan akan secara berperingkat-peringkat menambah baik pengalaman pelanggan, antaranya melalui pendekatan lebih moden dan responsif. Pengkorporatan tersebut mencerminkan usaha negara untuk memastikan perkhidmatan pos kekal relevan, efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan lanskap digital global. Keadaan cuaca aktif masih diramalkan berlaku di negara Brunei Darussalam sehingga Selasa 16 Disember. Hujan sekali-sekala, lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara, terutama pada waktu petang dan malam serta berpotensi berlanjutan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Kelajuan angin dijangka boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit kesederhana dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.5 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramal berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat atau banjir terutamanya di kawasan rendah serta berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Keadaan laut di paras sederhana adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil, semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Mesyuarat Ketua-Ketua Persatuan Rangkaian Pendidikan Guru Asia Tenggara ASDEN ke-20 yang diadakan di Bandung, Indonesia baru-baru ini antara lain membincangkan agenda-agenda yang berkaitan dengan rangka kerja tahunan serta inisiatif ASDEN selaras dengan hala tuju strategik jaringan melalui pelbagai platform institusi anggota persatuan berkenaan. Mesyuarat dikendalikan oleh Universiti Pendidikan Indonesia, Bandung. Mewakili Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB ke mesyuarat dan persidangan berkenaan ialah Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurrani, Rais Kupu SB, selaku Timbalan Pengurusi ASDEN. Agenda perbincangan juga termasuk penyertaan baharu Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah SHBIE sebagai ahli ASDEN bermula Januari 2026 bagi tempoh 3 tahun. Mesyuarat juga mengesahkan Philippines Normal University sebagai tuan rumah bagi mesyuarat ketua-ketua ASDEN ke-21 pada bulan Mei 2026 dan Kaset Sat University sebagai tuan rumah bagi mesyuarat ketua-ketua ASDEN ke-22. Universiti Pendidikan Indonesia baru-baru ini juga menganjurkan persidangan antarabangsa mengenai pendidikan guru ICOT 2025. Hadir ke majlis perasmiannya, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurrani, Rais Kupu SB, selaku Timbalan Pengurusi ASDEN, bertemakan mencipta semula pendidikan guru, equity, inovasi dan kemampanan. ICOT 2025 memberi tumpuan dan menekankan pelbagai skop yang relevan termasuk inovasi dalam pedagogi, mengintegrasikan AI dan teknologi pendidikan. Penglibatan tenaga akademik Kupu SB dalam persidangan seumpamanya berupaya membawa mekanisme yang ideal kepada jaringan kerjasama penyelidikan. Moha Weekend Pop-Up Market anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sedang berlangsung sehingga Sabtu ini di kawasan letak kereta kementerian tersebut. Aktiviti dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Disertai oleh 12 orang pengusaha tempatan, Pop-Up Market menawarkan jualan seperti makanan dan minuman serta buah tempatan. Orang ramai digalakkan untuk membawa beg guna semula semasa membeli.
Melalui pop-up market ini, kita mahu memperkasakan masyarakat untuk tampil ke hadapan dan memainkan peranan dalam membangunkan diri serta komuniti mereka. Cuti bulan Disember dimanfaatkan oleh umat Islam di negara ini dengan menunaikan ibadah umrah. Kemarin, jemaah umrah dari Darussalam Holding Sendirian Berhad berlepas meninggalkan negara ke Tanah Suci. Musim cuti persekolahan sering menjadi waktu pilihan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah bersama keluarga. Selain memudahkan urusan perjalanan, kesempatan ini juga boleh menjadi pengalaman yang amat bermakna khususnya buat generasi muda. Menangkan saya seorang pegawai pendidikan, jadi bulan 12 ni bulan yang baiklah untuk menunaikan umrah pasal cuti persekolahan yang panjang. Saya memilih bulan 12 ini disebabkan satu cuti sekolah, anak sekolah, dan kedua mungkin di Madinah sejuk ya. Ada beberapa hal, satu waktu cuti sekolah dan Desember ini juga selalunya cuaca mengizinkan di Makkah dan di Madinah. Program Akademi Pemimpin Masa Depan FLY yang menghimpunkan lebih 70 pelajar dan wakil dari tenaga kerja berakhir dengan majlis penutupan. Majlis diadakan di Balai Khazanah Sultan Haji Hassanal Bolkiah. FLY merupakan program kepimpinan yang dibangunkan oleh Curious Mind bagi melahirkan pemimpin masa depan yang serba boleh untuk memenuhi jangkaan tenaga kerja dan mencipta impak yang lebih besar bagi komuniti. Majlis diisikan dengan perkongsian mengenai galakan pemimpin yang berorientasi dan bertanggungjawab. Kapal tentera laut Rusia membuat persinggahan di negara Brunei Darussalam selama 4 hari sehingga esok. Semasa di negara ini, kapal berkenaan dibuka untuk kunjungan orang ramai sebagai sebahagian daripada program jangkauan awam. Para wakil media, orang awam dan para pegawai dari beberapa institusi di negara ini berpeluang melawat kapal tersebut serta memahami misi dan keupayaannya. Persinggahan tersebut menggariskan hubungan persahabatan dan konstruktif Rusia dan Brunei dan mencerminkan kesediaan kedua-dua pihak untuk mengukuhkan dialog. Lebih $1,900 Brunei hasil jualan karya moral oleh 20 pelukis tempatan disumbangkan kepada Persatuan Siswazah Wanita PSW Negara Brunei Darussalam. Sumbangan diterima oleh Hajah Dayang Hassanah binti Haji Awang Hassan yang dipertua PSW. Ia akan diagihkan kepada 25 pelajar yang memerlukan yang tersenarai di bawah program Infak Al-Hab Back to School di Sekolah Menengah Sufri Bolkiah. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran Ugama Brunei SPUB tahun 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi akan dibukakan mulai hari ini 11 Disember 2025 bermula pukul 10 pagi. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan ini dikehendaki mendaftar terlebih dahulu melalui perkhidmatan SMS dengan menaip KHEU jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pintar dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan progresif atau 39966 bagi pelanggan Imagine. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan yang baru daftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan dengan caj bayaran $1 Brunei bagi setiap SMS keputusan yang diterima.
Kementerian Kesihatan melalui unit kutipan hasil Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha memaklumkan terdapat sejumlah wang cengkeram wad persendirian bagi tempoh tahun 2016 hingga 2024 yang masih belum diproses dan dituntut oleh pemiliknya. Senarai nama pemilik wang cengkeram yang belum dituntut boleh diakses melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan. Untuk keterangan lanjut, hubungi unit kutipan hasil di talian 224-2424 sambungan 1004. Sukan, 4 orang ahli kontingen negara Brunei Darussalam petang kemarin berlepas ke Bangkok, Thailand bagi menyertai kejohanan Sukan Asia Tenggara SEA Games ke-33. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayang Zainab binti Haji Morashidi, pemangku pengarah belia dan sukan. Rombongan ketiga terdiri daripada pasukan angkat berat iaitu 3 orang atlet dan seorang jurulatih. Atlet angkat berat negara akan bertanding pada 13 Disember 2025 di Sekolah Sukan Chon Buri. Kita sudah membuktikan bahawa bus kita adalah antara dalam berlatih untuk mencapai tahap. Tahniah diucapkan kepada pasukan polo negara Brunei Darussalam atas kejayaan meraih pingat perak pertama untuk negara pada Tamasya Sukan Asia Tenggara ke-33. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.